Jadi tak perlukan rumah anak yatim. Buat apa ada rumah anak yatim? Yang mana mereka juga sepatutnya tidak hidup dalam environment macam tu. Ia tidak sehat, ia tidak baik untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia rahmat kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan usia kita dalam keimanan. Moga-moga dalam ketakwaan, dalam keadaan sehat, kita masih mampu mendaki tangga yang tinggi untuk hadir ke kelas. Dan kita juga tidak lupa untuk menyebut semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjari pahala syahid kepada Abu Ibrahim Yahya Sinwar yang menunjukkan kita apa itu daya juang sampai ke nafas yang terakhir pada usia 60 lebih, masih lagi bertarung dengan berani, dengan kuat. Jadi kita mengambil inspirasi, semangat. Dan Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, kita semua hendaklah bercita-cita untuk mati satu mati yang mulia, itu mati syahid. Dan kita mungkin terfikir, macam mana mungkin aku boleh dapat mati syahid? Itu bukan urusan kita. Kita berdoa sahaja, seperti mana Umar Al-Khattab, dia berdoa untuk mati syahid di Madinah. Jadi anak dia sebut, mana mungkin, sebab Madinah di bawah pemerintahan Islam, bagaimana mungkin boleh dapat mati syahid di Madinah? Tapi Allah Subhanahu wa taala menguruskan urusannya dan mengatur takdirnya. Umar Al-Khattab mati syahid, ditikam ketika sedang mengimamkan salat Fajr, salat subuh. Dan perkara pertama yang Umar tanya setelah ditikam itu adalah, apakah dia Muslim atau bukan? Sebab kalau Muslim dia kesal lah kenapa orang Islam yang tikam dia. Tapi ketika dia disebut dia adalah Majusi, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, maka hati dia tetap dan tenang. Dan demikianlah. Banyak lagi kisah-kisah menarik kan, kalau kita lihat diceritakan tentang keajaiban doa ni. Ada seorang ni, seorang ulama besar di Pakistan, dia berdoa, dia dimakamkan di Baqi' Madinah. Tapi dia memang aktif di Pakistan, mengajar dan sebagainya. Sehinggalah dia ada satu keadaan, dia sedang mengajar tu, kelas dia dibom. Dan rawatan di Pakistan tu terbatas dan dia diterbangkan ke Saudi. Dan kemudian dia meninggal di sana dan dia disolatkan di Masjid Nabi SAW dan dimakamkan di Baqi'. Jadi kita hendaklah memasang cita-cita yang tinggi, yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mustajabkan dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi sirah kita, sirah Nabi Muhammad SAW, sirah impak sosial yang kita melihat bukan hanya kisah yang diriwayatkan dalam buku-buku sirah, tapi bagaimana ia difahami dalam konteks hari ini dan bagaimana kita menjadikannya sebagai batu loncatan ataupun sandaran untuk kita melakukan hal-hal yang memberikan impak kepada masyarakat. Pada episod yang lalu kita bercerita sehingga Nabi SAW dibelah dadanya oleh malaikat, dibersihkan jantung hatinya, kemudian Halimah menjadi cemas dan dia menghantar balik Nabi SAW ke Mekah. Dan Nabi SAW melalui perpisahan dengan adik-beradiknya, rakan-rakannya, keluarga Halimah keseluruhannya, dan perkampungan Bani Sa'ad itu ditinggalkan dan Nabi berpindah tinggal bersama ibunya Aminah. Dan satu juga sebelum terlupa berita gembira, hari ini kita dah masuk ke episod yang ke-9 dan yang ke-10. Jadi maksudnya kita dah cover 1/10 daripada perjalanan ni. So kita dah lebih kurang beberapa belas jam, kita ada lagi 90 jam insya-Allah. Panjang lagi perjalanan ni, kita kuatkan semangat insya-Allah.
Apabila Nabi SAW kembali kepada pangkuan ibunya Aminah, kita tidak mendapatkan banyak cerita apakah yang berlaku daripada usia Nabi. Berapa umur Nabi pulang kepada Aminah? Pada usia 4 tahun. Apa yang berlaku antara Nabi SAW dan ibunya Aminah daripada 4 sehinggalah usia 6 tahun, tidak ada apa-apa yang dicatatkan dalam buku sirah kecuali satu insiden sahaja. Dan itu adalah insiden yang terakhir sebelum ibunya Aminah meninggal dunia. Dan kita boleh bayangkan bahawa seorang ibu yang mana dalam culture, budaya Arab pada ketika itu, apatah lagi Aminah daripada keturunan yang paling mulia, wanita yang sangat tinggi statusnya dalam masyarakat, selalunya kalau kematian suami atau dalam konteks ini kita panggil janda, ditinggalkan, boleh dilamar, dia akan serta-merta dilamar dan dia akan dikahwini. Itu budaya Arab pada ketika itu. Mereka tidak akan membiarkan wanita hidup tidak berpasangan. Tetapi dalam konteks ini, sebagian ulama meletakkan catatan bahawa dia ingin menumpukan sepenuh perhatian kepada Muhammad SAW. Mungkin itu salah satu sebabnya. Dan tentunya Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Tapi dia tidak berkahwin dengan mana-mana lelaki lain setelah Abdullah. Dan Nabi SAW menjadi tumpuannya yang paling besar. Seluruh tenaga, kudrat, masa ditumpukan kepada Nabi SAW, sehinggalah ketika Nabi sudah menjengah usia 6 tahun, dan barangkali penting nak tunggu sikit sampai Nabi usia 6 tahun, itulah usia yang mungkin dah boleh bawa travel jauh. Waktu tu kalau nak travel, dia tak macam hari inilah, kita nak naik travel, naik kapal terbang pun nak bawa budak 5-6 tahun, boleh putus banyak urat di otak dan kepala. Apatah lagi berjalan di padang pasir yang tidak ada keselesaan, penat, bahaya dan sebagainya. So apabila usianya sudah menjelang 6 tahun, usia Nabi SAW sudah 6 tahun, ibunya membawa Nabi kita SAW dan Ummu Aiman bersama pergi ke Yathrib. Di sana bukan hanya perkampungan keluarga belah nenek Nabi SAW, juga kampung belah Aminah di perkampungan Banu Najjar. Keluarganya ada extended families, sepupu sepapat, saudara mara di sana. Dan tentunya Aminah tidak mahu Nabi SAW terasa terlalu kesunyian. Adakah keluarganya hanya beberapa orang yang ada ini, tapi nak tunjukkan ada ramai lagi ni. Ada pakcik, ada makcik, ada sepupu-sepupu yang tinggal jauh. Dan kita boleh bayangkan sebagai seorang kanak-kanak usia 6 tahun, tentu ada keterujaan nak pergi berjalan, nak pergi tengok tempat baru, jumpa orang baru. Dan Aminah telah membawa Nabi kita SAW. Tidak dapat dipastikan apakah bentuk arrangement ataupun perjalanan tu. Sebahagian buku sirah secara ringkas menyebut mereka tumpang dengan kafilah-kafilah dagang yang pergi. Sebab dalam konteks ni seolah-olah macam tak ada watak lelaki yang teman tu. Abdul Muttalib tidak pergi, atau Abu Talib tidak pergi, tapi Aminah dalam kisah ni seolah-olah dia sendiri yang membawa Nabi SAW ke Yathrib. So kemungkinan paling besar adalah mereka tumpang kafilah dagang dan Nabi experience satu perjalanan sampai ke Madinah. Mereka tinggal di Madinah, nama baru, nama lama ni Yathrib. Mereka tinggal di sana sebulan. Tinggal sebulan, Nabi SAW berkenalan dengan sepupu sepapat, saudara mara. Nanti kalau kita sampai hijrah, nanti Nabi SAW bila pergi hijrah, Nabi akan pergi ke kampung itu dulu. Kerana itu adalah kampung keluarga Nabi SAW. Setelah lebih kurang sebulan mereka tinggal di sana, tentunya mereka balik semula ke Mekah. Kerana kehidupan utamanya adalah di Mekah, dan di sana ada Abdul Muttalib, di situlah ada rumah dan kehidupan. Jadi dalam perjalanan pulang itu, tidak jauh daripada Madinah, dalam perjalanan pulang ke Mekah, mereka berhenti di satu tempat, Al-Abwa. Nama tempat tu Al-Abwa. Dan ketika berhenti di situ, Aminah ditimpa sakit yang mendadak. Tiba-tiba jatuh sakit, semakin melarat dan tenat. Dan beberapa hari ditemani oleh Nabi SAW dan Ummu Aiman, tunggu kalau sembuh untuk teruskan perjalanan pulang. Tetapi Allah SWT menyusun takdirnya, Nabi SAW akan kehilangan ibunya pada usia 6 tahun. Dan sebahagian buku sirah mencatatkan bahawa Nabi SAW melihat sendiri keadaan Aminah ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir.
Dan sebelum itu Aminah telah pesankan kepada Ummu Aiman untuk dijaga Nabi kita SAW seperti anak sendiri. Dan kesedihan yang Nabi SAW alami itu cukup mendalam. Dan tentunya kalau kita boleh bayangkan, yang memujuk itu adalah Ummu Aiman, yang menenangkannya. Dan tentu Ummu Aiman juga bersedih, satu luka yang sangat dalam, sebab dia bersama dengan Aminah sejak umur dia berapa, ingat lagi? Sekitar 13 tahun. Sewaktu dia dijual dan dibawa, saya baru jumpa satu maklumat yang sebelum ni kita cerita tentang Ummu Aiman, kita tak sebut, iaitu ada riwayat sejarah, saya tak dapat pastikan kesahihannya, bahawa Ummu Aiman ini adalah sebahagian daripada orang yang ikut tentera bergajah sewaktu datang ke Mekah, dan dia adalah sebahagian daripada tawanan. Masa itu dia budak-budak lagi, umur 9 tahun macam tu. Atau Nabi lahir tahun gajah kan, so mungkin 13 tahun. So riwayat-riwayat itu tak dapat dipastikan, tapi itu semua kemungkinan yang ada. Kerana asal usulnya tidak dapat ditentukan kan, tak tahu kat mana family dia dan sebagainya. Tapi dia kemudian tanpa asal usul, tanpa tahu daripada mana dia datang, siapa ibu ayah dia terpisah, dia membesar dengan Aminah. Dia bersama dengan Aminah sepanjang melalui kehamilan. Dia yang menyambut Nabi SAW ketika lahir. Dan dia juga menemani Aminah sehinggalah Aminah meninggal dunia. Dan satu hadis yang cukup popular apabila kita sebut tentang ibu Nabi SAW, kerana kita tidak ada banyak riwayat tentang kehidupan seperti yang saya sebut tadi, Nabi bersama ibunya, adalah ketika Nabi berusia 61 tahun. 8 tahun setelah hijrah, dalam satu perjalanan, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW berjalan dengan para sahabat. Semua orang tahu inilah jalannya. Tiba-tiba Nabi ambil turn masuk ke lorong yang tidak diketahui. Semua orang ikut tanpa bertanya soalan, dan mereka melihat Nabi SAW pergi duduk di satu kubur yang tak dapat ditentukan kubur siapa, dan Nabi menangis. Nabi menangis dengan sangat kuat, sehingga kalau saya bacakan hadis ini, Nabi SAW dan hadis riwayat Muslim, para sahabat melihat Nabi menangis sangat kuat dan semua kebingungan, tak tahu kubur siapa, kenapa Nabi menangis, apa yang berlaku, dan mereka semua mula menangis bersama dengan Nabi SAW kerana tersentuh melihat Nabi SAW menangis begitu kuat. Lalu Umar Al-Khattab datang dan memeluk Nabi SAW daripada belakang, dan Umar tanya, apa yang buat kau menangis wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW bertanya, afaza'akum bukai, tangis aku ini membuatkan kamu takut? Dan sahabat kata ya. Maksudnya Nabi nangis sangat kuat. Dalam riwayat ini juga sebut, falam yara yauman kana aktsaru bakiyan minhu yauma idzin, dan tidak pernah para sahabat melihat Nabi SAW menangis sekuat itu, melainkan pada hari yang mereka melihat Nabi SAW menangis di kubur ibunya. Lalu Nabi SAW pun menjelaskan, dan Nabi bertanya berulang-ulang kali, kamu takut ke tengok aku nangis? Benar wahai Nabi SAW, kata Umar. Lalu Nabi SAW jelaskan, kubur yang kalian lihat ini, yang aku berbisik tadi di kubur itu menangis, itu adalah kubur ibuku Aminah. Aku telah meminta izin kepada Allah SWT untuk menziarahinya, dan aku telah diizinkannya. Dan Nabi sebut, aku teringat akan, maksudnya memori yang ada beberapa tahun itu cukup dalam, Nabi SAW ingat. Dan itu membuatkan Nabi pada usia 61 tahun, Nabi menangis teresak-esak dengan sangat kuat, sehingga menakutkan para sahabat. Dan itu sahaja memori yang dicatatkan oleh para ulama sirah tentang kehidupan Nabi bersama ibunya Aminah. Dan daripada Al-Abwa, Nabi SAW dibawa balik ke Mekah oleh Ummu Aiman. Barangkali juga menumpang kafilah dagang yang dalam perjalanan pulang, kerana pada waktu itu hampir tidak dikenali konsep wanita travel tanpa ada lelaki yang menemani mereka. Sangat bahaya, banyak perompak di perjalanan, banyak haiwan-haiwan yang berbahaya. Dan sehingga apabila tiba di Mekah, Nabi SAW disambut oleh atuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tentunya seorang penguasa yang hebat, dikenang dan disanjung tinggi oleh masyarakat Arab. Dan apabila dia melihat anak kesayangannya Abdullah mati sebelum melihat cucunya atau anaknya Muhammad SAW, dan lalu Abdul Muttalib yang mengambil
Nabi SAW dan menjaganya, dan banyak buku sirah yang menyebut bahawa Abdul Muttalib pada ketika ini sudah berusia hampir 120 tahun. Sudah sangat tua, matanya pun sudah tidak begitu jelas, kudratnya juga tidak begitu kuat, dan dia ada satu tempat dia duduk special macam singgasana ataupun kerusi presiden begitu, dan semua orang termasuk anak-anaknya tidak dibenarkan duduk di atas kerusi itu. Dan Nabi SAW waktu itu umur 6 tahun, 7 tahun, dan Nabi akan pergi duduk kat kerusi itu. Dan bila Nabi SAW duduk kat kerusi itu, pakcik-pakcik yang lain ni akan macam kita lah, contoh saya bawa anak pergi surau, dia nak pergi duduk kat kursi kuliah tu, kita jangan, tak boleh duduk kat situ. So orang semua akan nak halang, tapi Abdul Muttalib akan sebut, jangan, biarkan dia, anak ini ada masa depan yang hebat. Dia ada prediction ataupun dia menyebut perkara-perkara yang positif. Kan ingat lagi kita cerita dulu, ibu, ayah, atuk, nenek ni kena sebut daripada kecil bagi anak tu ada cita-cita yang besar, satu tanggapan yang tinggi tentang masa depan. Dan satu ketika dalam buku-buku sirah, saya rasa mana-mana buku sirah kita buka, insyaAllah kita akan jumpa. Satu hari Abdul Muttalib ni dia ada banyak unta kan. Masa Abraha datang pun, Abraha ambil unta dia pergi fight, ambil unta dia balik. So ada satu hari unta dia hilang, dan dia secara spontan nak bagi Nabi SAW mungkin latihan exposure, pendedahan untuk pergi cari. Dia suruh Nabi Muhammad SAW pergi cari unta yang hilang tu di padang pasir. Dan bila Nabi SAW pergi cari, usia 7-8 tahun ni, dah senja tak balik-balik lagi. Kalau kita faham, sebab dia akan sebut satu dialog, dia kata dia akan cemas dan dia akan ring the bell lah. Maksudnya pergi cari semua orang, mana cucu aku tak balik lagi kan. Semua orang dah siap bergegas nak keluar, tengok Nabi SAW balik dengan unta tu. So Abdul Muttalib dah tak fikir dah, unta tu biar-biarlah, tak apa, tak kisah unta tu. Dan dia akan peluk Nabi SAW dan dia akan kata, engkau telah membuatkan aku bimbang seperti seorang wanita. Aku jadi sedih macam perempuan sebabkan engkau hilang. Aku tidak akan biarkan walau sekali dari engkau hilang daripada pandangan aku selepas ini. Nak tunjukkan dia punya perhatian yang sangat. Dan kenapa disebut macam tu? Sebab dulu dia ada tulisan-tulisan yang cerita tentang apa latar masyarakat ataupun strata sosial orang laki-laki pada zaman itu. Sangat sensitif atau malu kalau dilihat ada traits macam orang perempuan. Menangis, ketakutan. Patutnya dia orang macam dalam hadis-hadis lain Nabi cium anak kan. Dia rasa macam aku ada 10 anak aku tak cium lah. Kan nak tunjuk maskulinnya, kuatnya, petaki begitulah. So Abdul Muttalib sebut begitu, betapa besarnya nilai engkau sampai aku jadi macam perempuan nak nangis dah cari engkau ni. Sedih. Sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ada satu lagi sahaja riwayat yang berkaitan dengan Abdul Muttalib dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu duduk dengan Abdul Muttalib, dan siapa yang datang jumpa Abdul Muttalib tentunya ketua-ketua kabilah, orang-orang besar. Dia bukan meeting kat tempat-tempat JKK ni. Dia meeting di pejabat Perdana Menteri, dia meeting di pejabat-pejabat tinggi. So Nabi SAW daripada usia 7-8 tahun, Nabi dah tengok dan kenal pemimpin-pemimpin besar dan tengok bagaimana mereka berkomunikasi. Dan itu semua ada kesan kepada Nabi SAW, melihat kehidupan tu. Sebab tu kadang-kadang kita bila datang tetamu kan, orang datang nak bincang benda, kadang-kadang anak kita datang, kita kata apa, pergi main kat belakang, pergi kat ibu. Ayah ada benda besar nak bincang ni, selamatkan dunia. Sebenarnya lebih baik kalau kita ajarkan mereka adab dan jangan bising, jangan mencelah, tapi bagi mereka duduk dan lihat bagaimana. Sebab tu kalau kita perhatikan kisah Nabi Yusuf AS, Nabi Yusuf dijual jadi hamba, masuk ke dalam rumah Al-Aziz jadi pembantu. Tapi dalam perjalanan cerita tu, kemudian dia masuk penjara. Macam mana nanti dia akan offer diri dia untuk jadi Menteri Keuangan. Dan dia kata, inni hafizun alim, aku orang yang amanah, aku akan jaga, dan aku orang yang bijaksana, aku tahu macam nak uruskan ekonomi. Kita fikir kat mana dia pergi ambil degree, kat mana universiti apa dia masuk, masters dia kat mana, tak ada. Tapi apa yang dia belajar adalah ketika dia menjadi pembantu kepada Al-Aziz, dia orang yang duduk lap meja, hidangkan air. Sepanjang proses tu dia mendengar perbualan
Macam mana orang bincang buat polisi, macam mana orang bincang tentang data-data ekonomi negara, berapa persen inflasi, berapa persen pengangguran. Daripada usia kecil tu dia dah dengar benda-benda ni, dan itu membentuk cara dia berfikir dan daya pandang dia lah, daya fikir dia yang lebih advance. So Nabi SAW dalam apa yang diceritakan oleh Halimah, apa yang diceritakan oleh Abu Talib, semua menunjukkan bahawa Nabi matang lebih daripada usianya. Nabi boleh faham perbincangan yang level tinggi. Nabi tak macam kanak-kanak lain. Dan sebenarnya kalau kita lihat anak-anak yang diberikan pendedahan yang mungkin lebih awal, dibacakan buku kepada mereka, dibawa mereka berjalan, diterangkan, bawa pergi museum dan sebagainya, mereka lebih faham dan mereka lebih matang. Dia tidak terlalu obses mungkin dengan benda-benda kecil yang mainan dan sebagainya. Itu bagus, itu penting untuk pembesaran, tapi dia juga didedahkan kepada konsep-konsep besar. So Nabi SAW selalu duduk dengan Abdul Muttalib, dan mereka juga pembesar-pembesar ni tengok dan kenal Nabi kita SAW daripada kecil. Suatu hari ni kalau berminat lah nak baca biografi pemimpin-pemimpin besar dunia, kalau kita lihat selalu ada pada usia kecil mereka sebenarnya terdedah kepada exposure yang luar biasa daripada orang lain. Sebab tu Syekh Dr. Tariq Suwaidan ni dalam buku dia, ini saya bawa dia punya ensiklopedia sirah dia yang 6 jilid tu. Ini jilid yang pertama. Dalam ni dicerita, dia berikan contoh-contoh pemimpin-pemimpin lain yang memang salah satu faktor yang menyebabkan seseorang individu lebih cenderung atau lebih mudah menjadi pemimpin adalah kalau dia dibesarkan dalam environment dikelilingi oleh pemimpin. Contoh, dia anak kepada pemimpin. Kita ada Perdana Menteri yang anak kepada Perdana Menteri. Salah satu advantage yang dia ada adalah daripada kecil dia expose, dia tahu, dia kenal orang tertentu, net worth, ideas, semua itu sudah berlegar dalam. Macam tu juga saintis, macam tu juga dalam bidang-bidang lain. Bila kita lihat, mereka akan ada exposure awal dan itu memberikan mereka advantage untuk head start lebih ke depan berbanding orang lain. Nanti kita akan lihat lagi, faktor keyatiman juga adalah salah satu faktor terpenting membina karakter seorang pemimpin. Dan Dr. Tariq Suwaidan dalam buku ni sebut, dia argue karakter kepimpinan dibentuk daripada pengalaman daripada lahir sampai 6 tahun. Pengalaman 6 tahun pertama adalah pengalaman terpenting untuk membentuk karakter seseorang individu. Itu argument dia, tapi dia tidak menafikan selepas itu ada banyak sahaja perkara yang boleh dilakukan untuk membina, sebab pemimpin hanya 1% atau kurang yang lahir sebagai pemimpin. Kan kita kata he is born leader kan. As if dia tak perlu berusaha lah, tak perlu bina dia untuk jadi leader, dia lahir-lahir memang. Ada 1 atau kurang daripada 1% yang macam tu. Tetapi 99% lagi adalah dibentuk, dilatih. Dan Dr. Tariq Suwaidan, antara perkara yang dia buat di negara Arab tu adalah dia start buat pusat asuhan kanak-kanak yang berteraskan nilai-nilai kepimpinan untuk membina pemimpin sejak daripada kecil. Jadi itu 3 perkara yang penting. Satu, Abdul Muttalib menjaga Nabi dengan sangat teliti, cakna dan sangat dekat dalam perhatiannya. Nabi SAW selalu diberikan kata-kata yang membangkitkan semangat supaya dia diberikan ruang untuk duduk di kerusi Abdul Muttalib, sedangkan orang lain siapa pun tak dibenarkan. Dan yang ketiga, Abdul Muttalib memberikan Nabi exposure untuk mendengar, berada dalam bilik-bilik mesyuarat yang berlaku perbincangan-perbincangan penting dan high level, level tinggi. Sehinggalah Abdul Muttalib, pada ketika itu Nabi berusia 8 tahun. Abdul Muttalib sudah gering, sudah sangat penat, dan pada akhir hayat dia mewasiatkan kepada Abu Talib. Dia pilih secara spesifik. Abdul Muttalib ada beberapa orang isteri dan ada beberapa orang anak lelaki yang kaya raya. Al-Abbas, ada Abu Lahab, ada ramai lagi pakcik-pakcik Nabi SAW yang lebih layak dari sudut kewangannya untuk menjaga Nabi SAW. Tapi Abdul Muttalib faham bahawa kewangan bukanlah faktor yang paling utama untuk menjaga anak tu, tapi adalah karakter yang boleh kita panggil apa? Tarbiyah. Tarbiyah ni mendidik
memimpin, menjaga, itu lebih utama. So Abu Talib dipanggil oleh Abdul Muttalib dan diberikan amanat untuk menjaga Nabi SAW. Siapa tahu nama Abu Talib tu? Siapa? Kita selalu sebut Abu Talib kan? Siapa nama Abu Talib? Abdul Manaf. Nama dia Abdul Manaf. Nama sebenar Abu Talib Abdul Manaf. Kenapa dia dipanggil Abu Talib? Sebab anak sulung dia nama Talib. Anak pertama dia nama Talib. Dia ada 6 orang anak. Dan nama-nama anak ni penting sebab lepas ni dalam sirah kita akan banyak jumpa nama-nama ini. Saya sebutkan beberapa nama untuk kita ingat. Yang pertama Talib. Yang kedua Aqil. Yang ketiga Ja'far. Biasa dengar Ja'far bin Abi Talib. Ja'far juga nanti akan syahid dan dia akan diberikan sayap di dalam syurga. Dia juga akan pergi berhijrah duduk di Habasyah. Nanti Nabi SAW akan sambut dia dengan satu emosi yang cukup luar biasa. Ja'far. Yang ketiga, yang keempat Ali bin Abi Talib. Dan itu 4 anak lelaki, ada 2 anak perempuan. 2 anak perempuan tu adalah yang pertama Fakhitah, atau yang lebih dikenali sebagai Ummu Hani. Dan yang terakhir nama dia Jumanah. Perempuan juga, nama dia Jumanah. So ini 6 orang anak Abu Talib dan isterinya bernama Fatimah. Penting juga kita kena tahu sebab bila Abdul Muttalib meninggal dunia, Nabi SAW melalui satu lagi kejutan dan kesedihan yang sangat mendalam, dan itu kemudian dipujuk dan dijaga oleh Fatimah. So Abu Talib bawa masuk Nabi SAW ke dalam keluarganya, dijaga. Dalam banyak buku-buku sirah sebut Abu Talib, walaupun Abu Talib ni dia businessman, dia juga pergi rihlat asyita'i was saif, tapi bisnes dia tak berapa membawa pulangan yang lumayan. Itu satu. Yang kedua, ada yang menyebut semua harta itu digunakan untuk menjaga kebajikan jemaah haji, menyebabkan keluarga dia hidup serba kekurangan. Dalam saya membaca beberapa buku ni, saya fikir yang lebih tepat tu adalah memang bisnes dia tidak berapa menjadi, sebab of course lah businessman tak semestinya semua. Jadi kita tahu, oh niaga ni mesti duit banyak ni, tak tahu hutang dia segunung Uhud besar. So berniaga adalah salah satu cara untuk mencari pendapatan. Dia tidak automatik, oh kalau berniaga mesti kaya. So Abu Talib berniaga tapi dia tidak memiliki banyak harta, dan dia dipindahkan, dan kita tak dapat jumpa kalau ada riwayat yang mengesahkan, tapi kita faham bahawa Ummu Aiman sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Maksudnya dia juga sama ikut pindah masuk ke dalam rumah Abu Talib. So Nabi SAW dalam buku sirah ensiklopedia Syekh Dr. Tariq Suhaidan ni, dia ada satu chapter ibu yang kedua, Fatimah binti Asad. Nak bagi pentingnya watak Fatimah ini, sebab Abu Talib akan masuk Islam tak? Tak. Dan kalau kita lalui chapter ini dengan baik, nanti waktu Nabi menangis tak berjaya memujuk Abu Talib masuk Islam tu, baru kita boleh rasa betapa patah hatinya Nabi SAW, kerana dia adalah watak ayah yang akan menjaga Nabi 17 tahun. Dan isterinya Fatimah adalah ibu yang sesungguhnya ibu yang menjaga Nabi SAW, dan antara wanita terawal yang masuk Islam, yang terawal berhijrah ke Madinah, dan dia akan meninggal dunia di Madinah 4 tahun selepas hijrah. Nabi SAW sendiri yang akan kafankan, Nabi sendiri yang akan salatkan, Nabi sendiri yang akan kebumikan ibunya Fatimah. Kita panggil makcik Al-Quran, makcik. Tapi wataknya adalah watak ibu dalam hidup Nabi SAW. Dan ada beberapa perkara yang Abu Talib ceritakan, diriwayatkan dalam sirah Ibn Hisham dan lain-lain, bahawa Nabi ini memang satu nampak lebih matang daripada adik-beradik yang lain. Misalnya kalau dihidangkan makanan,
Biasalah budak-budak bila letak makanan, semua nak pergi ambil dulu kan. Yang ni nak drumstick, yang ni berebut, nak kepak dan sebagainya. Nabi akan tenang. Tunggu orang dah ambil, last kali baru Nabi SAW akan ambil. Dan Abu Talib, dia perasan juga satu perkara sebab makanan di rumah mereka sangat terhad dan sedikit. Tetapi kalau Nabi SAW makan bersama, makanan yang sedikit terasa cukup dan mengenyangkan. So Abu Talib akan sentiasa tunggu Nabi Muhammad dah ready SAW baru akan makan. Sebab dia dapat melihat ada barakah, ada keberkatan, seperti mana Halimah experience pengalamannya di perkampungan tu kan. So Nabi SAW, kalau kita perhatikan, seolah-olah daripada kecil tu ramai orang yang dah nampak ada tanda-tanda luar biasa lah, extraordinary daripada anak-anak yang lain. Dan sebelum kita masuk ke episod yang seterusnya, sebab daripada usia Nabi 8 tahun sampai usia Nabi 12 tahun, berapa tahun tu? Lebih kurang 4 tahun, kita tidak menemukan apa-apa yang signifikan dicatatkan dalam buku-buku sirah, melainkan Nabi dijaga dengan penuh perhatian seperti mana Abdul Muttalib jaga Nabi, Abu Talib juga jaga Nabi penuh perhatian. Dan itu akan kelihatan selepas ini dalam episod yang akan datang. Kita akan cerita waktu Nabi akan dibawa untuk pergi mengembara pada usia yang sangat kecil. Cuma satu perkara yang saya nak tekankan untuk melihat aspek impact sosial yang kita belajar. Hampir setiap buku-buku sirah akan ada satu sub-chapter sebelum habiskan bab ini adalah kenapa Nabi SAW, insan yang paling dicintai, manusia yang paling dekat dengan Allah SWT, melalui usia kecil, zaman kanak-kanak yang demikian susah, kehilangan demi kehilangan. Dan ada buku-buku yang tidak ditulis oleh penulis Muslim, contohnya The First Muslim, Leslie Hazelton. Buku tu antara buku yang saya dapat feel betapa susahnya jadi anak yatim. Daripada chapter, dia ada chapter orphan. So dia cerita tu, rasa lonely, rasa tak ada orang nak rasa melindungi dia, ayah dia, father figure tak ada, nak pergi kat ibu pun tak ada, walaupun menumpang dijaga dengan baik, tapi dia takkan sama. Dia akan khususnya dalam konteks masyarakat Arab pada ketika itu, yang Quran pun berulang-ulang kali kecam orang-orang Quraisy yang ada kuasa, ada kepimpinan agama, tapi mereka mengherdik dan memandang rendah anak yatim. So, dan mengambil kesempatan ke atas anak yatim. Kita akan cerita hari ini bukan perkara yang asing lagi, bagaimana teruknya anak yatim diperlakukan dan istilah hari ini mungkin lebih mudah difahami, ditunggang mereka itu untuk habuan ataupun kepentingan dunia. So Nabi SAW membesar dalam environment itu. Para ulama meletakkan beberapa hal yang untuk kita perhatikan. Kenapa Nabi SAW melalui kehidupan yang sukar? Kerana Allah SWT melatih Nabi SAW daripada usia kecil untuk belajar bahawa pergantungan yang paling tinggi hanya kepada Allah SWT. Tidak pada mana-mana manusia, termasuk ibu dan ayah, atuk, pakcik, makcik, siapa pun. Pergantungan yang paling tinggi hanya kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW dilatih untuk hidup dengan harta yang paling sedikit. Kerana nanti Nabi SAW akan diberikan amanah wahyu yang mana banyak ketika kepentingan dunia dan kepentingan akhirat itu akan bertembung. Untuk Nabi SAW, Nabi dah tidak ada isu. Memang harta tidak duduk di dalam dirinya, dalam hatinya, di atas kepalanya, tapi berada di tangannya untuk digerakkan. Dan khususnya bila sebut tentang yatim ni, saya sebutkan sikit, mungkin ramai tak pernah dengar. Dalam bahasa Melayu, kalau kita buka Kamus Dewan, yatim tu kalau ayah meninggal atau ibu meninggal. Yatim piatu kalau ayah dan ibu meninggal. Dalam bahasa Arab dan dalam kaedah Quran, yatim itu satu je maksud dia. Dia kehilangan ayah dan sebelum usia baligh. Sebelum usia baligh. Maksudnya kalau dah baligh, dia sudah tidak dikira sebagai yatim. Cuma dalam konteks hari ini ada fatwa-fatwa yang sebut kalau dia masih di bawah umur 18 tahun, sebab baligh mungkin 15 tahun, mungkin 14 tahun, di bawah kategori kanak-kanak, menurut undang-undang bawah 18 tahun masih dianggap sebagai anak yatim, tapi kehilangan ayah, bukan kehilangan
ibu, kehilangan ayah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan dalam Quran, ada banyak tempat Allah cerita tentang anak yatim, dan ia bukan soal bagi mereka makan dan minum. Ia adalah perhatian terhadap mereka memerlukan orang untuk attach. Mereka perlu orang untuk menjaga mereka. Sebab tu antara konsep yang saya sendiri waktu study dan lihat ini, saya baru sedar, sebab kita dah biasa je kan, kita tahu rumah anak yatim tempat kita letak anak yatim. Rupanya konsep itu konsep yang baru. Ia tidak wujud untuk satu tempoh yang lama dalam sejarah. Bahkan kalau dalam bacaan moden kita, hanya selepas Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua barulah tumbuh rumah-rumah anak yatim ni, sebab ramai orang dah jatuh miskin dan tak boleh nak jaga anak, dibawa jadi anak angkat dalam rumah mereka. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita baca sirah, dia tidak ada konsep rumah anak yatim tu. Kerana rumah anak yatim letak mereka di dom ataupun di asrama, kita bagi makan, bagi pakaian, ia tidak memenuhi kehendak jiwa anak yatim tu. Jiwa anak yatim tu nak rasa dijaga, ada adult yang securely attached dengan dia. Sebaliknya, yang tinggal di asrama ni, sebahagiannya, saya tak kata semua, sebahagiannya malah disakiti oleh orang yang ditanggungjawabkan untuk menjaga dia. Sebab tu dalam kepala kita, kita kena rewire, bila sebut anak yatim, bukan prioritinya bagi makan dan minum. Bahkan anak yatim bukan asnaf zakat pun. Kan kita sangka, oh dah bayar zakat dah, bayar dah, saya bagi kat rumah anak yatim. Kalau yatim miskin lah. Kalau yatim tak miskin, tak boleh terima zakat. So kena careful. Dan sama juga sebagian orang menggunakan perkataan anak yatim untuk mengutip sumbangan. Kena hati-hati. Bila dengar je perkataan anak yatim, kena hati-hati, sebab dalam Quran ada banyak penekanan terhadap harta anak yatim tu. 7 dosa yang besar Nabi SAW sebut, salah satunya makan harta anak yatim. Dalam Quran Allah sebut tentang harta anak yatim seperti meletakkan api di dalam perutnya. Dan saya bawa hari ini buku ni sebab saya nak cerita tentang bezanya sekadar memberi makan, minum dan sediakan tempat tinggal, dan memberikan belayan kasih sayang. Sebab Nabi SAW walaupun Nabi yatim, Nabi tidak diletakkan di tempat yang tidak ada adult, dewasa yang menjaga Nabi SAW. Tadi kita lihat, tengok ada siapa? Halimah. Kemudian ada ibunya, tentu ibu biologinya. Kemudian ada Abdul Muttalib. Kemudian ada Abu Talib. So sepanjang itu Nabi SAW sentiasa ada orang yang menjaganya, walaupun makanan tak cukup, tak banyak, tak melimpah-limpah, tak mewah, tapi yang paling penting tu ada securely attached. So ini satu buku, A Path Appears, Transforming Lives and Creating Opportunity. Buku ni menang anugerah sebab dia mengumpulkan semua kerja-kerja sosial yang berlaku di banyak negara dan membawa kita untuk berfikir, adakah betul cara kita berfikir tentang membantu orang-orang susah ni. Dan salah satu chapter tu adalah berkenaan dengan anak-anak, dan dia ada satu eksperimen dibuat. Saya sebut secara pintas lalu. Mereka buat eksperimen ni dengan tikus mula-mula. Mereka bandingkan tikus yang ibu dia selalu menjilat anak dia dengan tikus yang ibu dia tak jilat anak dia. Mereka buat stress test, tengok bayi tu punya stress level. Dan tikus yang anaknya dijilat itu jauh lebih confident, jauh lebih tenang dan jauh lebih stable berbanding tikus yang tidak dijilat. So, dan ada banyaklah mereka buat silang, ambil tikus daripada ibu yang suka menjilat, letak dekat ibu yang tak suka menjilat, dan switch. Dan kesannya sama, maksudnya dia bukan genetik tapi adalah perbuatan manusia untuk menyayangi dan membelainya adalah yang akan menentukan karakter dia di masa depan. So kita memang diciptakan oleh Allah SWT untuk dibelai dan dijaga sejak kecil. Dan mereka hari ini buat test pada anak-anak yang tidak duduk ataupun tidak didokong oleh ibunya, dan tengok stress level dan bagaimana dia merosakkan perkembangan otak anak tu sejak kecil. Anak yang tidak dicium, anak yang tidak didokong. Sebab ada orang-orang yang perkenalkan konsep, oh, jangan dokong nanti dia manja kan. Saya tak tahu kenapa manusia boleh sampai ke situ. Dijaga tapi
bukan memanjakan. Itu hak anak tu untuk diberikan rasa secure. Dan kalau kita lihat, mereka jumpa satu kajian yang mereka buat di Romania setelah Perang Dunia. Waktu tu banyak anak-anak yang kehilangan ibu dan ayah dan keadaan miskin. Mereka diletakkan di satu rumah anak yatim dan hanya diberikan makan, minum dan pakaian. Tidak ada adults yang mendukung, yang memeluk, yang memujuk, yang mendengar emosi anak-anak ni. Dan mereka kaji diorang ni sampai budak-budak ni jadi dewasa. Dan mereka tunjuk, dibezakan dengan sebahagian budak, ada lebih kurang 68 kalau tak silap saya, diceritakan kat sini, yang diambil jadi anak angkat dalam keluarga. Mereka bandingkan yang duduk di rumah anak yatim dalam konteks institusi, tidak ada attachment kepada adults, dengan yang ada attachment. Mereka track budak-budak ni sampai mereka dewasa dan mereka lihat perbezaan yang sangat ketara pada anak yang ada adult yang attach dengan dia, dengan anak yang tidak ada adult yang attach dengan dia. Sebab tu kalau kita lihat Nabi SAW sendiri membesar sebagai anak yatim, Nabi bila sebut tentang anak yatim, ia adalah perkara yang sangat personal untuk Nabi SAW. Contohnya Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi kata, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menjaga anak yatim, fil jannati kahatain, aku dan orang yang menjaga anak yatim di syurga seperti ini. Nabi sebut dua jari dan Nabi gerakkan dua jari ni. Nak bagi tahu, orang yang jaga anak yatim, aku dengan dia di syurga sangat dekat. Dan satu lagi hadis, Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat. Hadis ini daripada Abu Darda radhiyallahu an. Dia kata, dia mengadu kat Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, aku rasa hati aku ni keras, susah nak menangis. Hidup ni memang keras, tapi hati keras dia satu hal lagi lah. Hati dia tak mudah nak kesian kat orang, dia begitu. Nabi SAW tanya kepada dia, atuhibbu ay yalina qalbuk, mahukah engkau aku ajarkan satu hal yang dapat melembutkan hati engkau, dan watudrikal hajah, watudrika hajatuk, dan bukan hanya melembutkan hati engkau, dengan itu engkau akan mendapatkan hajat-hajat engkau. Jadi para sahabat tu tanya, yes, apa dia? Irhamil yatim wamsah ra'sahu. Nabi SAW kata, kasihanilah anak yatim dan usaplah kepalanya. Apa maksud usaplah kepalanya tu? Maksudnya jaga anak yatim. Bukan kita suruh anak yatim beratur, kita pun usap. Seperti mana yang kita selalu buat lah musim Ramadan. Saya dulu kerja di corporate dan sebagainya. Setiap Ramadan memang ada iftar. Anak-anak yatim ni time Ramadan busy dia. Jadual penuh dengan berqasidah, dengan bernasyid, buat persembahan, dan orang pun semua pakat nak usap rambut dia lah. Lepas tu kita hantar balik dia pulang ke rumah anak yatim tu dengan warden dia. Lepas tu kita dah tak cara dekat dia, biarlah. Itu bukan jaga anak yatim. Itu bukan apa yang dimaksudkan. Sebab tu orang kata, saya dah usap dah, tak lembut hati. Memang tak. Bukan itu maksud dia. Wa ta'imhu min ta'amik, dan berikan makan daripada makan kau. Maksudnya apa? Makan bersama dengan kita di rumah kita. Dia tinggal bersama dengan kita. Waktu turun ayat Quran, Allah beritahu tak boleh makan harta anak yatim. Ramai sahabat yang ketakutan, mereka campakkan makan minum dan asingkan masakan mereka dengan anak kandung dan anak yatim. Sehingga Nabi SAW jelaskan, bukan itu maksud dia. Bukan itu maksud dia. Maksud dia, jangan ambil harta yang ditinggalkan oleh ibu dan ayah dia dan ambil, tapi jangan uruskan dan kembalikan kepada dia setelah dia sudah sampai usia baligh ataupun usia yang boleh menggunakan harta tersebut. Dan Nabi SAW kata, usahanya berikanlah makan kepadanya daripada makananmu, nescaya hatimu menjadi lembut dan kamu akan mendapati hajat-hajat kamu ditunaikan. So penting. Dan satu lagi hadis yang cukup memberikan motivasi, kalau Allah SWT beri kita kesempatan, kelebihan sikit untuk boleh jaga anak yatim. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah kata, Nabi SAW bersabda, orang yang berusaha memberikan hidup kepada para janda. Sebab janda ni, dia jaga anak apa? Anak yatim lah. Dan orang-orang miskin, laksana orang yang berjuang di jalan Allah, juga seperti orang yang berpuasa di siang hari tanpa berbuka dan solat di waktu malam tanpa tidur.
Maksudnya satu kebaikan yang berterusan kalau dijaga golongan yang paling lemah. Dan tentunya hadis tentang anak-anak yatim ini sangat banyak. Nabi SAW tegaskan, aku telah sampaikan kepada kalian hak anak-anak yatim dan wanita-wanita. Nabi tekankan supaya socially apa berlaku. Apabila Nabi ajarkan hal-hal ini, antara perkara yang para sahabat kejar untuk dimasukkan dalam resume mereka selain membebaskan hamba adalah berapa ramai anak yatim yang mereka jaga. Itu menjadi badge of honor, perkara yang dikejar dan dibanggakan, supaya ada anak yatim yang dijaga. Nabi SAW sendiri menjaga anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya, dan sebahagian besar daripada perkahwinan Nabi SAW selain daripada Aisyah radhiyallahu anha adalah berkahwin dengan janda-janda yang ada anak. Dan itu bagaimana Nabi SAW memberikan contoh kepada umatnya supaya hak anak yatim sentiasa dijaga. Dan saya habiskan dengan satu ni sebelum kita berhenti untuk sambung episod yang akan datang. Ada satu surah dalam Quran, nama dia surah Al-Ma'un. Dalam surah ni Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat surah Al-Ma'un tu dengan sebut ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat orang yang mendustakan agama, orang yang menggunakan agama, yang menunggang agama. Dan kita punya sangkaan selepas itu mestilah bicaranya soal mungkin solatnya main-main, mungkin dia buat hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, ritual dia. Tapi Allah kata apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau kita buka sebelum tu terjemahannya apa? Orang yang menolak ataupun menyisihkan anak yatim. Itu adalah poin nombor satu untuk tahu orang itu mendustakan agama. Kalau kita buka buku tafsir, dalam buku tafsir akan sebut beberapa nama pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, yang dia buat makan-makan untuk tujuan keagamaan, tapi bila datang anak yatim dia akan halau. Anak yatim datang minta tolong, dia tidak akan. Dan dalam tafsiran hari ini tentunya apa sahaja bentuk kepimpinan yang polisinya atau pelaksanaan polisinya tidak mengambil berat tentang anak yatim, hak anak yatim, kedudukan mereka, itu adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Maksudnya priority. Dan dalam Quran selalu bila Allah sebut tentang golongan lemah, dia yatim dulu baru miskin. Ada waktu yang switch, tapi kebanyakan waktu yatim dulu baru miskin. Kerana yatim ni adalah yang paling lemah dalam masyarakat. Satu, dia anak, tak ada tempat pergantungan. Dan yang kedua, kalau orang menganiaya dia, dia boleh balas tak? Dia tak boleh balas. Suatu hari ini, antara kecelakaan yang besar berlaku di negara kita, ada kumpulan-kumpulan yang menggunakan agama, yang mengeksploitasi kanak-kanak, jadikan mereka macam hamba abdi. Bahkan mereka bukan hanya tidak diberikan hak mereka membesar dengan ibu dan ayah mereka, dipisah-pisahkan, bahkan diliwat, dikenakan hukuman-hukuman fizikal yang berat. Dan yang lebih malang daripada itu, ada golongan yang cuba nak pertahankan perbuatan ini kononnya atas nama Islam. So ini satu perkara yang sangat penting. Kalau kita benar-benar mempelajari sirah Nabi SAW, kita menghayati Nabi kita dibesarkan sebagai anak yatim dan Nabi memperjuangkan anak yatim sehingga nafasnya yang terakhir, kita mesti lakukan semua yang kita mampu untuk membela siapapun anak yatim tu, bukan hanya yang beragama Islam. Waktu Nabi bercakap dan membela anak-anak yatim di Mekah, anak-anak yatim tu anak-anak Islam ke? Tak, semua. Islam ke, bukan Islam ke, tak kira siapa, asalkan dia anak yatim, kita unconditionally, tanpa syarat kita akan bela. Sebab tu penting kita membawa mesej Nabi SAW ni dalam kerangka yang lebih luas. Bahkan Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam dalam bukunya Fiqhus Sirah, ketika menyebut tentang keyatiman dan susahnya hidup Nabi ni, dia kata beginilah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala yang mahukan Rasulullah Nabi kita hidup dalam keadaan yatim. Hanya arahan dan jagaan Allah yang
dapat menjauhkan dia daripada tangan-tangan yang akan merosakkannya, menjauhi wang, harta, kekayaan, dan cuba nak mewah-mewahkan hidup dia. Sebab Abdul Muttalib dia mewah, dia boleh mewahkan Nabi SAW, tapi Allah hanya bagi kesempatan yang singkat, meninggal. Kemudian dijaga kebanyakan waktu oleh Abu Talib. Dan oleh itu segala-galanya tidak, semua ni Nabi SAW melalui supaya Nabi jelas akan tugas kerasulan, bukan datang daripada konteks kat sini dia ayat dia susah sikit nak explain, bukan datang untuk meraih kuasa dan harta. Sebab tu nanti Nabi SAW ada option tak untuk naik ke tahta kuasa dan harta? Shortcut ada. Dan mereka offer kan, kau nak wanita yang mana, kau nak harta sebanyak mana, kami split half, kami bagi separuh bagi kat engkau, atau kau nak lebih pun kami boleh bagi. Saya rasa mana-mana orang kalau ditawar kita akan goyang juga. Tapi Nabi jelas daripada usia kecil itu, yang dipertahankan itu adalah prinsip, yang dipertahankan itu adalah nilai. Kalau itu dibincangkan dengan harta dan kuasa, Nabi tidak akan terima. So itu yang Dr. Said Ramadan Al-Buti sebutkan. Dan tidak ada siapa-siapa yang boleh menuduh Nabi SAW naik ke kepimpinan atau naik ke tampuk kuasa dengan jalan-jalan shortcut ini lah. Tapi Nabi SAW berjalan di atas prinsip. Dan saya tutup dengan perkara ini, apa yang disebutkan oleh Dr. Tariq Al-Suwaidan dalam bukunya ni. Dia kata antara ciri-ciri yang membentuk karakter dan membina kepimpinan seseorang individu adalah kalau dia dibesarkan secara yatim. Dia tidak ada ayah, dia dibesarkan oleh ibunya, hidupnya susah, dia akan lebih cepat matang dan dia akan ambil tanggungjawab lebih awal. Dan itu akan menjadikan dia seorang pemimpin yang hebat di masa depan. Dan dia memetik beberapa nama-nama besar para ulama, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, mereka semua ni adalah anak-anak yang tidak ada ayah. Imam Bukhari, kalau kita puji dan kita angkat Imam Bukhari, yang kalau kita lupa adalah yang bacakan hadis itu daripada awal siapa? Ibunya. Imam Bukhari buta. Sehingga ibunya berdoa dan Allah SWT kembalikan penglihatan Imam Bukhari. Tapi ketika dia buta, ibunya lah yang membacakan hadis. So di sebalik semua tokoh-tokoh yang kita sebut ni, ada orang yang lebih utama menerima pahala yang terus mengalir. Iaitu para ibu yang mendidik dan membesarkan mereka ini. So moga Allah SWT bantu kita untuk memahami, menghayati bahawa Nabi SAW melalui fasa kehidupan yang sukar dari kecil, kehilangan demi kehilangan. Yatim itu pun maksudnya loneliness, maksudnya keseorangan, tidak ada. Allah pun tanya, alam yajid kayatiman fa'awa, kan kau dulu yatim, keseorangan, tak ada ayah, tak ada ibu, seorang demi seorang meninggal, aku yang jaga kau. So bagi semua anak yatim, kalau ada yang mendengar, ini adalah satu kemuliaan yang Allah SWT berikan, sama dengan Nabi kita SAW. Dan kita semua ni ada tanggungjawab untuk perhatikan dalam circle kita. Sebab saya fikir macam ni je, semua anak yatim dia mesti akan ada keluarga, extended families tu. Dan kalau semua anak yatim dijaga oleh keluarga-keluarga mereka, dia tak perlukan rumah anak yatim. Buat apa ada rumah anak yatim? Yang mana mereka juga sepatutnya tidak hidup dalam environment macam tu. Ia tidak sehat, ia tidak baik untuk mereka. Dan saya tak sempat nak baca panjang. Kalau ada masa, cari buku ni. Ini salah satu buku. Dan saya juga sempat mengkaji bila pertama kali dalam sejarah Islam rumah anak yatim diwujudkan. Setakat pembacaan saya, masih terhad, saya jumpa sekitar selepas Perang Dunia Pertama di Mesir. Sebab waktu tu banyak anak-anak yatim ni diambil, dijaga oleh gereja. So ada gerakan dakwah waktu tu, Ikhwanul Muslimin, dia mula buka rumah anak yatim sebab tak ada family yang nak ambil dan ramai yang akan diberikan kepada gereja untuk dijaga, jadi mereka buka. Dan saya yakin itu pada waktu itu adalah sementara, temporary measure lah, sementara. Tapi akhirnya dia, hari ini kita anggap, oh anak yatim, pergi hantar dia rumah anak yatim. Tak ada orang nak ambil responsibility, tanggungjawab nak jaga dia. Susah tak sebenarnya? Susah lah, sebab itulah kemuliaannya boleh duduk dengan Nabi SAW macam ni. Sampai ada sahabat tanya dekat Nabi SAW, boleh tak kalau kami disiplinkan anak kandung kami ni, jadi kami tak disiplinkan anak yatim ni sebab takut nanti mereka jadi manja sangat, jadi
nakal kan? Nabi kata, disiplinkan anak yatim seperti mana kamu disiplinkan anak kamu. Jaga macam anak sendiri. Semoga Allah SWT rezekikan kita kefahaman, dan semoga Allah SWT bantu kita membantu mana-mana anak yatim yang dizalimi, yang disakiti, yang diabaikan, dan semoga kita semua tergolong dalam kalangan orang yang membela agama, bukan yang mendustakan agama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.